Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga selamat pagi kepada semua follower, semua pengikut, semua penonton yang sedang menonton kami di Facebook dan juga Instagram. So kita sekarang bersama kami lagi. Hari-hari tengok muka kita, tak bosan ke? Tak apa, kita kasih bosan tengok muka kita orang. Kasih muntah. Okay, so hari ini bersama kami lagi yang bersiaran langsung di kampus Sungai Udang di Future Integrative Homeopathy Center. So hari ini bersama saya Hazim. Saya ni Fahmi. Kami dari Future Integrative Homeopathy Center. Keperkara kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda daripada pelbagai usia seperti bayi, kanak-kanak, remaja, orang muda, orang tua yang mempunyai masalah kesihatan secara alami, secara semula jadi dengan harga yang mampu milik, yang cost efektif menggunakan perubatan homeopati. So hari ini kita bertemu lagi lah dengan tajuk yang berbeza di FIHC Daily Homeopathy Talk. Bak kata homeopati ni homeopati hari ni HHI. Okay. Okay, so hari ni kita nak berbincang lagi tentang masalah penyakit kulit lah. Macam semalam kita cerita tentang apa semalam? Kita cerita pasal Ketuat, yes, Wart. ketuat, warts. So hari ni kita nak cerita tentang bahasa Inggeris dia ataupun medical term dia adalah vitiligo. Bahasa Melayu dia adalah sopak. Penyakit sopak. Biasanya kebanyakan penyakit kulit yang ada dekat dunia ni, dia biasanya akan mempengaruhi kadang-kadang emosi lah. Tapi sebelum kita nak cerita lebih lanjut, kita nak tahu juga apa sebenarnya maksud ataupun definisi sopak tu ataupun vitiligo ni. Boleh cerita sikit tak? Okey, vitiligo atau sopak. Okey, saya rasa boleh katakan siapa yang pernah dengar sopak ni boleh katakan semua tahulah. Dia macam sopak tu, dia kulit dia macam putih-putih, tompok-tompok begitu. Jadi apa definisi sebenarnya? Okey, definisi untuk vitiligo ialah dia adalah one of the skin disease, chronic disease yang kulitnya hypopigmentation, which is that kulitnya tidak kurang warna. Apa maksud hypopigmentation ni? Makna kata dia punya skin pigment dia kurang dan juga warna kulit dia kurang ataupun kita panggil dia punya melanin dia kurang. Dalam kulit kita ni kita ada satu sel namanya melanocyte. Melanocyte dia menghasilkan satu hormon dipanggil melanin. Jadi melanin ni, apa tujuan melanin sebenarnya ni? Melanin ni tujuan dia untuk memberi warna kepada kulit kita, kepada rambut kita dan juga mata kita. Itu function melanin. Jadi melanin dalam melanin yang normalnya pada orang biasa, which is that kulit dia macam saya lah, macam saya dengan Hazim semua tu, which is that tidak ada tompok besar. Tetapi dalam vitiligo ataupun dalam sopak, mereka ini mempunyai kurang melanin atau kita panggil hypopigmentation, which is kulit dia hilang warna. Warna tak sama macam kulit warna lain. Contohnya dia sopak, dia punya putih dia tu besar ni, yang ni warna dia hitam ataupun warna kuning langsat ataupun warna putih. Kulit dia lah. Tapi selalunya kalau orang yang ada vitiligo ni, dia lagi nampak jelas untuk orang yang ada kulit gelap sikit lah, kulit brown ataupun kulit hitam manis. Dia nampak lagi obvious lah untuk orang yang ada vitiligo ni. Jadi, okey, vitiligo ni apa dia punya punca dia? Vitiligo ni macam mana boleh tiba-tiba ada vitiligo tompok semua tu? Okey, yang pertama sekali kena faham vitiligo ni disebabkan oleh keturunan. Itu yang pertama. Keturunan vitiligo. Maknanya kata dalam family dia ataupun ayah atau mak dia ada vitiligo atau sopak, ataupun nenek atau atuk dia ada sopak, ataupun keturunan sebelum ni ada sopak, ataupun dia ada masalah kulit yang lain. Contoh macam ada masalah skin cancer kulit, ataupun dia ada kulit macam psoriasis dan eczema dan sebagainya. Maknanya dalam family dia tu ada masalah kulit yang memang dalam genetik dia. Itu yang pertama, which is family factor keluarga, genetik. Yang kedua, boleh dijadikan orang yang ada vitiligo ni disebabkan exposure to sun, matahari, sun, exposure to sun, which is sunburn kita panggil.
sunburn. Makna kata dia ni disebabkan kulit dia asal dia lah. Asal dia memang dah lemah. Melanin dia punya skin dia melanocyte dia memang dah kurang. Jadi bila dia expose dengan benda tu, dia memang akan jadilah vitiligo itu. Okey, minta maaf sebelum tu saya nak beritahu, sebelum kita nak ke punca semua ni, vitiligo dia adalah autoimmune. Apa maksud autoimmune? Makna kata kita ni sistem pertahanan badan kita menyerang diri kita, which is sepatutnya dia lindungi kita tapi dia menyerang diri kita. Jadi ini vitiligo ni adalah salah satu penyakit autoimmune. Jadi bila kita inform yang dia ni ada autoimmune, maknanya penyakit ini tidak ada sembuhnya, tidak ada cure-nya. Itu kena ambil jelas. Andai kata macam ada bidang perubatan mana-mana yang kata ada sembuhnya, even though dalam homeopati ada orang claim kata okey homeopati boleh curekan benda ni semua. Itu kenalah berhati-hati lah. Nak takut harapan ni bahaya juga. Takut bagi harapan palsu. Sebab ada kadang-kadang orang yang kebanyakan yang ada masalah kulit ni, dia sering mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah kulit dia. Sebab biasanya orang yang ada masalah kulit ni, dia punya self confidence low, dia punya self esteem dia low. So benda tu memang orang yang akan dia orang yang memang terdesak. Dia memang nak cara lain. Dia orang nak sembuh lah kalau boleh. So kita nak cerita lagi pasal vitiligo ni, kita nak tahu punca pula kan. Kalau punca dia macam mana tu punca dia? Punca dia lagi disebabkan oleh saya cakap tadi, dia autoimmune yang satu, dia family genetik, autoimmune yang ketiga sebabkan expose dengan matahari. Yang keempat kemungkinan dia kontak dengan contoh macam bahan kimia ataupun bahan yang mudah terbakar. Jadi dia kata lain, kulit dia menyebabkan kulit dia trauma. Trauma tu maknanya kesemuanya luka. Mana bila beri satu trauma atau satu impact atau satu luka kat atas kulit, yes, itulah akan jadinya juga vitiligo ataupun sopak. Dia macam kesan daripada luka tu, dia melanocyte tu tak mampu nak mengeluarkan melanin. So benda tu mungkin ada parut dan juga dia punya tak ada warna tu, dia jadi tumpuk tu lah, ataupun sama bentuk dengan dia punya luka tu. Itu yang dimaksudkan yang dalam vitiligo ni. Vitiligo faham mudah, dia orang tu kulit dia ada tompok putih, ada sopak-sopak putih tu. Dan kenapa dia jadi itu? Sebab dalam kulit, dalam badan kita ada melanocyte. Melanocyte dia menghasilkan melanin. Tetapi dalam orang yang vitiligo ni, melanocyte dia kurang. Bila melanocyte kurang, jadi dia tak dapat menghasilkan skin pigmentation yang baik. Jadi macam warna dia tak elok apa semua tu. Tetapi dalam skin vitiligo ni, apa jenis simptom dia? Simptom vitiligo ni dia tak macam sakit kulit yang lain. Contoh macam ada gatal ke, ada rasa mengenyam ke, ada ataupun eruption ke, ataupun ada rasa pening-pening ke, tak. Dia tak ada dalam vitiligo ni, dia tak ada benda tu. Dia cuma hanyalah appearance saja. Dia appearance tu saja je. Dia macam rupa tu je yang dia warna putih, dia macam tompok-tompok. Itulah dia punya vitiligo. Jadi kalau macam orang tengok vitiligo ni kenapa dia macam jadi penyakit ataupun jadi macam satu macam masalah lah. Dia apa? Sebab dia bergantung pada individu tu. Sebab individu tu dia sama je macam penyakit kulit yang lain. Individu tu bila tengok kulit dia ni macam ada benda ni, ada benda macam ni. Macam orang Pak Haji cakap, bila dia rasa down, depressed, and then dia rasa macam dia rasa everything negatif. Selalunya yang kita jumpa lah. Ada yang okey, alhamdulillah. Which is that memang bergantung pada orang lah. Tapi apa yang kita generally jumpa, memang begini, dia akan rasa down, dia rasa everything negatif lah about themselves. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita kena tahu dulu apa maksud vitiligo yang kita faham begini. Ni saya nak share lagi. Apa lagi kita vitiligo? So kalau macam vitiligo ni, macam ada orang tu jenis dia dekat muka, ada yang dekat tangan, ada yang kat lipat, ada yang kat kaki. So sebenarnya vitiligo ni ada beberapa jenis lah. Iaitu dia ada 3 jenis, iaitu segmental vitiligo dan juga non-segmental vitiligo. So segmental vitiligo ni maksud dia bersegmen. Dia maksudnya dia macam sama tau. So contohnya dekat sebelah sini ada vitiligo, dekat sebelah sini pun ada vitiligo. So yang tu dinamakan segmental vitiligo lah.
And then kalau contohnya dia dekat sebelah sahaja, dan dia akan jadi non-segmental vitiligo. Non-segmental ni makna kata macam dia tompok tu Setompok je, dia tu satu je. kawasan tu je. Kalau macam segmental makna kata dia kat sini dan kat sini, dan juga dia macam boleh bersambung. Yes. Sebab tu kalau ada kita boleh jumpa yang orang yang ada segmental, non-segmental ni ada kat muka je, tempat ni tak ada. Yes. Memang kita boleh nampak ramai macam tu. Dan satu lagi apa ni? Lagi satu adalah universal segment vitiligo. Itu yang universal ni kebanyakan daripada badan dia sama ada seluruh badan ataupun 80% from the body tu sendiri ada kurang warna tu. So benda tu dipanggil sebagai universal vitiligo lah. Vitiligo umum lah senang. Vitiligo ni bukan sahaja dekat kulit, dia juga dekat warna mata dan juga bulu mata dan juga rambut. Dekat dalam mulut pun ataupun dekat hidung pun boleh juga. Cumanya sebab kulit kita ni memang ada sel tu, which is melanocyte lah. So kadang tak nampak lah. Kadang orang tak tahu pun. Orang yang biasa nampak yang dekat luar lah, yang macam kat muka. Lepas tu dengan cerita ada kan, ada model model daripada mana gitu. Dia saya nak kongsi sikit lah. Dia tak nak kaitan dengan medical semua, tapi tujuan penceritaan ni, perkongsian ni lebih kepada macam nak boost your self confidence lah. Macam dan yang ni kan, kecacatan ataupun kecantikan. macam kat dalam Instagram kita letak sopak ni dia adalah kecacatan ke atau kecantikan. Jadi apa kita nak mention bab ni, sopak ni ataupun vitiligo, dia memang ni kita ada orang nampak ni sebagai macam teruk lah apa semua, tapi ni nak kongsi seorang perempuan ni, which is model ni, daripada Jamaican Canadian. Nama dia Winnie Harlow. Dia, kalau siapa yang pernah tengok dia peragaan dia di modeling dia dekat runway kat Louis Vuitton ke atau Paris Hilton, kantor dia. So nampaklah dia punya muka tu, dia kat pipi dia ada macam, kat muka di sini ada macam topak putih, tompok lepas tu kat tangan dia, dekat paha dia, dekat perut dia. So apa yang dia cuba sampaikan oleh perempuan ini, wanita individu ni, apa dia cuba sampaikan kepada anda semua ialah untuk boost self confidence. Makna kata benda macam ni, which is sopak ni atau vitiligo ni, bukannya satu perkara yang kecacatan lah. Bukan menghalang kamu untuk berjaya, bukan menghalang kamu untuk moving forward. Macam perempuan ini, dia telah berjaya buktikan pada diri dia dan juga pada orang yang sama senasib dengan dia, you can do it. Even though the world say that is your defect, but no, the one who is decide this is your defect or not is yourself, your decision, your action, your voice. Itu penting. So jadi wanita ni dia telah berjaya meningkatkan boost confidence kepada orang lain semua. Jadi itulah kita nampak. Jadi apa yang nak mention sekali, which is nak jawab soalan untuk kecacatan dan kecantikan ni, dia kecacatan atau kecantikan pada seseorang itu bergantung kepada nilai dia pada diri. Sebenarnya kecantikan dan kecacatan adalah objektif. Objektif tu go to hell lah. Yang mana yang dapat nilai diri sendiri, yang mana dapat nilai kecantikan dan juga keburukan di sini adalah kita. Jadi pentingnya untuk kita tahu this is me. Ini ialah kelebihan aku, ini ialah sebahagian daripada hidup aku. Jadi move along. Jadi kita sekarang kehidupan tu. Itu yang penting sekali untuk orang yang ada masalah vitiligo dan juga masalah kulit ni. Boost your self confidence. Percaya pada diri sendiri. Kecantikan itu bukan hanya pada rupa, pada dalaman, dan juga kamu yang decide kecantikan kamu. That's why kita cakap, kita nak mention adakah ini kecacatan atau kecantikan, which is yang mana, which is kamu yang decide. Which is kamu yang decide sendiri benda tu. Jadi itulah mengenai berkongsian sikit lah pasal vitiligo ni. Jadi apa lagi kita nak cerita vitiligo? Yang management satu, apa lagi? Sebelum management? Management. Pemerusan dia macam mana orang yang ada sopak ni atau vitiligo, apa yang mereka boleh buat ataupun apa yang mereka perlu lakukan, macam nak manage lah benda ni. Dah terfikir. Untuk orang yang ada masalah vitiligo,
Okey, macam mana saya beritahu tadi, dia tidak ada penyembuh dia lah. Tetapi adat ni untuk kalau macam dah macam besar gini ataupun dia daripada lahir memang dah ada besar gitu, dia memang tidak ada macam penyembuh dia lah. Tapi apa yang kita libat ialah kita kuruskan benda ni. Benda ni bukan makna kata macam there is no hope for you. No, there is a hope, which is that kita boleh kurangkan dia punya frekuensi, kita boleh kurangkan dia punya penyebaran tu. Yes. Sebab dalam vitiligo ni sekiranya kita tidak menjaga dengan baik, which is that especially kalau kita macam expose dengan something yang menyebabkan dia merebak. Untuk orang yang vitiligo ni, dia triggering factor dia. Yang pertama sekali, stres. Yang benar berkaitan dengan dunia minda. Andai kata dia stres, andai kata dia marah, andai kata dia sedih, andai kata dia macam everything go wrong negatively, dia akan menjadi. Sebab tu kena faham siap. Orang yang ada masalah kulit ni memang dia relate dengan emosi. Jadi kena faham benda ni relate dengan emosi. Jadi sekiranya kita orang yang ada masalah kulit, kita nak masuk tajuk vitiligo ni, tidak menjaga emosi dengan baik, jadi yes, dia akan membawa kepada penyebaran berebak tu lah. Yes. Jadi kena faham itu dia punya triggering factor, stres. Yang kedua, bila avoid ni, kalau sunburn memang dia akan directly sunburn, memang dia akan trigger lagi lah. Dan juga chemical contact memang dia akan trigger lagi. Jadi apa kita punya management, which is that without ubat dulu lah. Kita cerita pasal management dengan ubat. Okay, management yang pertama ialah kita, kalau boleh lah untuk orang yang ada masalah ni, kita nasihatkan mereka apply sunscreen lah. Untuk mengelakkan daripada adanya burn ataupun kulit tu terbakar. Sebab kita badan kita, melanin tu sebenarnya melindungi juga kita punya kulit daripada sinaran cahaya. So kalau kita melanin tu dah tak ada, benda tu lagi senang nak dapat. Lagi-lagi contohnya matahari sendiri ada UV ray. UV ray ni kalau kita ada long exposure to the UV ray ni lama ni, berkemungkinan boleh dapat berisiko tinggi untuk mendapat kanser kulit juga. Betul. So benda tu kita kena elakkan lah. Dan sekarang boleh katakan panas dia memang panas yang memang agak panas lah. Sebab sekarang kita punya lapisan ozon pun dah nipis. Dan sebab ozon ni dia punya lapisan ni adalah dia menapis daripada matahari, daripada UV ray tu semua, UV ray tu. Tapi sekarang ozon tu dah menipis dan dia tak banyak menapis UV ray tu sendiri. So mereka direct ke kulit kita. So sebagai langkah berjaga-jaga, ini tak kisahlah ada vitiligo ke tak ada vitiligo, kena pakai sunscreen. Tapi orang yang ada vitiligo ni more prone to have the tendency lah untuk mendapat UV ray tu. So sebab melanin tu dah tak ada. So kita kenalah apply sunscreen. So benda tu menjaga kita dan diri kita daripada terkena sinaran UV ray. Sinaran UV lah. Okay. Dia UV ray ni sebenarnya dia ada yang bagus, ada yang tak bagus. Yes. Which is that, kan kita tahu kan ada orang macam sunbathing ataupun dia berjemur tengah panas tu kan. Dia UV ray ni dia kalau buat sekejap tu okey lah, sebab dia bagus untuk bunuh sel-sel kulit yang dah mati. Tapi kalau berlama sangat, UV ray tu yang asal nak bunuh sel kulit mati, dia bunuh pula sel kulit yang aktif. Yes. Jadi kena berjaga. Itu yang berkaitan UV ray. Jadi itu salah one of the management dia ialah apply sunscreen. Yang kedua ialah kita, untuk orang yang ada masalah kulit ni, which is vitiligo makna kata kita faham dia punya melanocyte dia kurang. Dan juga bila melanocyte kurang, melanin pun kurang. Jadi dinasihatkan untuk mereka ni mengambil suplemen yang tertentu. Contohnya macam vitamin C, contoh macam vitamin B12, contoh macam folic acid. Okey, vitamin ni kita boleh jumpa kat mana-mana makanan lah. Contoh macam vitamin C kita boleh jumpa dekat buah-buah yang masam, dan juga sayur hijau, dan macam berries ke. Itu yang kita boleh jumpa lah, yang vitamin C ataupun folic acid dan juga vitamin B12 yang lain. Yang mana tujuan vitamin yang suplemen saya beritahu ni ialah dia untuk menguatkan melanocyte yang mana ada dalam badan tu. Bukan makna kata bila makan suplemen ni melanocyte bertambah. Tak. Dia untuk menguatkan melanocyte yang sedia ada dalam badan, especially untuk orang yang ada vitiligo ni lah. Jadi bila mana badan tu mempunyai melanocyte yang kukuh,
yang mana tak senang mati, insya-Allah dia boleh mendapat menghasilkan melanin yang mana dia mampu. Jadi itulah sedikit lah kita nak cerita pasal management dalam vitiligo ni. Yang mana ada yang boleh, ada management ni kita boleh teruskan ataupun tak, tapi dia bergantung pada individu juga. Jadi ada tak perubatan yang sudah yang untuk vitiligo ni, yes, kita ada banyak lah. Dari segi macam perubatan konvensional, apa dia punya approach, which is that dia nak approach dia, which is that dia banyak ni lah, bahkan topical application semua tu. Jadi dalam homeopati pun apa kita punya pengurusan kita, apa kita punya management, Apa yang kita boleh bantu untuk orang apa kita boleh bantu untuk orang yang ada vitiligo ni. Jadi yang pertama sekali, kita punya goal of treatment untuk orang yang vitiligo ni ialah memastikan dia punya vitiligo ni tidak merebak meluas. Ataupun dia bergantung pada kes dulu. First kita tengok vitiligo ni adakah dia baru lagi ke atau lama dah. Kalau baru lagi, yang kita pernah jumpa ada setompok kecil ni je ataupun setompok ni je, yang tu kita boleh ubati lagi, which is memerlukan masa yang lama. Dan juga insya-Allah dia balik kepada asal lah. Sekiranya itu ialah yang baru ataupun macam dia ataupun kita pergi acute lah. Itu yang boleh katakan baru lah. Tapi kalau dia dah lama, kalau macam itu dia adalah kronik, which is that sebabkan faktor keturunan semua, memang memerlukan masa yang lama. Tapi bukan masa yang lama mana kata kita melakukan ubat putih tu balik berasa. Tidak, makna kata kita tak mau bagi progress dia tu, which is that contoh macam tadi Hazim cakap, segmental vitiligo, which is that satu part ni, satu part ni. Which is kita tak nak macam satu part ni saja dia berebak ke sini, dia tak nak pergi berebak. Itu yang kita tak nak. Dan kata lain, kita tak nak macam kita ada 3 jenis tu kan. Kita tak nak macam non-segmental tu akan jadi segmental tu jadi universal. Itu kita punya aim of treatment lah, kita punya goal kita punya tujuan kita. Jadi makna kata itulah, walau macam mana kita nak improve dia punya quality of life, nak bagi self confidence, which is daripada mental dia kita nak treat, dan juga daripada physical dia kita treat secara alami lah. And then bila cakap merebak tu, dia bukannya like 1 day 2 days tau. Biasanya merebak ni bermakan masa jugalah. Kadang kita benda tu slow sangat sampai kita buat kerja harian tak perasan. Mula-mula daripada tangan je nampak kecil je, tapi bila dah hari-hari buat kerja apa semua, baru perasan ada naik kat sini, makin lama makin tu. So benda ni memang penyakit yang makan masa yang lama lah yang kebiasaannya. So kita nak share jugalah case which is there's a successful story about treating vitiligo using homeopathic treatment lah. So nanti kita akan bagi share link untuk baca lah. Tapi cumanya dia punya case ni adalah vitiligo yang kecil je, like tak sampai duit shilling 10 sen je lah. Tapi boleh mereka mengubati vitiligo tersebut menggunakan perubatan homeopati. So nanti siapa yang berminat bolehlah baca kat link yang saya akan letak kat bawah ni nanti. So ada apa lagi tak nak cerita pasal vitiligo ni? Saya nak tambah satu sikit. Ni sekadar perkongsian. Mungkin ada tertanya, apa tu melanocyte? Dia menghasilkan melanin. Melanin ni ialah kita punya skin pigmentation, which is dia menentukan kita punya warna dan juga kita punya kegelapan semua tu. Jadi jadi skin melanin ni function dia untuk protect kita daripada apa-apa ray lah, UV ray ataupun benda yang menyebabkan kulit itu rosak. Itu function melanocyte dan juga function melanin dalam badan kita. Ada yang mengatakan kita kena faham satu je, kita punya sistem defense kita yang pertama ialah kulit. Sekiranya jadi kulit ialah kita punya defense sistem pertama, jadi mana yang kena dulu, dia lah kena dulu. Jadi that's why melanin ialah kita punya defense mechanism, which is kita punya pertahanan lah. Jadi dia yang kena dulu. Jadi untuk ada yang kata macam orang yang gelap ni lagi banyak kulit, lagi banyak melanin lagi, lah. Yes, itu perkara yang betul. Dan juga orang yang kulit dia kurang macam cerah-cerah dia kurang melanin, itu betul. Tapi dia bergantung pada faktor keturunan. Mana kata macam dia kulit putih, dia ada melanin, bukan tak ada langsung, ada, tapi tak sebanyak macam orang yang kulit gelap, orang yang kulit macam saya ni. So orang macam ni memang dia
Dia memang kena ni lah, kena aware sikit, which is orang kurang melanin ni ataupun kulit cerah ni, dia kena make sure yang dia punya kulit tu tak expose dengan sunburn and everything. Dia adalah saya fikir satu benda je. Contoh dekat Amerika, dekat belah-belah barat semua tu kan, yang dia masalah orang putih semua, dia tu semua nak hitamkan kulit. Datang ke orang Malaysia pula, ni semua nak putih kulit. Macam. Padahal kalau tahu pentingnya melanin dalam badan kita, mungkin dia orang akan fikir 3-4 kali lah sama ada macam nak putihkan ataupun nak hancurkan melanin. Jadi itu je lah daripada saya, perkongsian yang biasa-biasa. Okay, so hari ni kita dah belajar tentang penyakit sopak ataupun vitiligo. So kita dah tahu maksud vitiligo, apa itu penyakit sopak dan dia punya simptom, mungkin dia punya ada bertumpuk-tumpuk putihnya. So dia tak terjadi pada kulit sahaja, dia boleh terjadi pada rambut, dekat kepala ni ataupun dekat kawasan kening, ataupun juga mata kita pun boleh jadi dekat mata, dan juga dalam mulut ataupun hidung pun boleh terjadi juga. So sekiranya anda mempunyai masalah vitiligo ni ataupun sopak ni dan ingin mencuba perubatan homeopati, bolehlah datang kepada kami di Future Integrative Homeopathy Center yang terletak di Kampung Sungai Udang. So kalau ingin tanya lebih lanjut, boleh WhatsApp di nombor yang kami letak di komen, ataupun boleh PM di Facebook, ataupun boleh DM di Instagram, boleh PM di WhatsApp juga. So InsyaAllah kalau anda tanya dan kita datang, kita akan jawab soalan, ataupun ingin berminat nak tahu tentang apa itu homeopati, boleh juga tekan link dan tanya apa itu homeopati, apa penyakit homeopati boleh rawat. Kami akan jawab soalan-soalan itulah dengan segera insyaAllah. Okay, so rasanya setakat itu saja perkongsian kami pada hari ini, pada hari Selasa hari ini. Rabu lah. Hari ni Rabu. Okay, so kita insyaAllah kita berjumpa lagi pada hari esok di waktu yang sama 11.30 pagi di tempat yang sama di Facebook dan juga di Instagram. Semoga kita bertemu lagi pada sehari. So saya Haziq, saya Nik Fahmi. Kami dari Future Integrative Homeopathy Center. Keperkara kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda dari pelbagai usia, daripada bayi, kanak-kanak, remaja, remaja, orang muda, orang tua yang mempunyai masalah kesihatan, menggunakan secara alami, secara semula jadi dengan harga yang mampu milik, menggunakan perubatan homeopati. So insyaAllah kita bertemu lagi pada esok hari. Sekian, semoga apa yang kami berkongsi pada hari ini memberi manfaat kepada anda, dan sekiranya anda merasakan benda ini memberi manfaat kepada anda, berkongsilah kepada orang yang memerlukan, berkongsilah kepada mereka. Okay, jumpa lagi pada esok hari. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum.